Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syukri bin Abdullah Al-Aisami, nombor metrik 282663. Akan membuat pembintangan bagi tugasan GMGA 2013 Perlembagaan Malaysia. Negara demokrasi yang dipilih oleh saya adalah Amerika Syarikat. Isi kandungan bagi pembintangan adalah pengenalan sejarah penubuhan Amerika Syarikat, sistem pemerintahan demokrasi di Amerika Syarikat, demokrasi berpresiden, sistem parti yang diamalkan, kekuatan dan kelemahan sistem demokrasi, cabaran dalam sistem demokrasi, model demokrasi idaman untuk dipraktikkan dan juga kesimpulan. Pengenalan. Demokrasi ialah satu bentuk kerajaan yang mempunyai kuasa untuk menetapkan undang-undang dan struktur kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi ini, undang-undang digubal oleh rakyat atau wakil rakyat yang dipilih. Negara atau kerajaan yang mengamalkan institusi demokrasi dirujuk sebagai negara atau kerajaan demokrasi. Secara umumnya, demokrasi adalah cita-cita utama takbir urus yang diusahakan oleh kebanyakan anggota masyarakat global, baik dalam politik maupun masyarakat sivil. Secara praktiknya, demokrasi ini diperkenalkan bukan sahaja di negara yang mencadangkan sistem liberal seperti Amerika Syarikat, tetapi juga di negara yang dikategorikan sebagai autoritarian dan menggunakan sistem monarki, komunisme dan sosialisme seperti Rusia dan China. Sejarah penubuhan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dibentuk daripada tanah jajahan British yang membantah cukai British dengan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Pada 4 Julai 1776, wakil 13 koloni menandatangani Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Oleh itu, beliau mengisytiharkan kemerdekaan daripada Great Britain dan sebuah negara merdeka. Amerika Syarikat ialah sebuah negara persekutuan berperlembagaan yang terdiri daripada 50 negeri dan satu daerah persekutuan. Amerika Syarikat ialah negara tertua di dunia yang masih wujud dengan kerajaan republik berperlembagaan dan sistem demokrasi perwakilan. Dengan majoriti dikawal oleh hak minoriti dilindungi oleh undang-undang. Sistem pemerintahan demokrasi di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ialah sebuah negara demokrasi berperlembagaan dengan sistem pemerintahan 3 peringkat dan badan kehakiman yang bebas. Terdapat 3 peringkat kerajaan, persekutuan negeri dan tempatan dengan cabang perundangan dan eksekutif dengan kuasa terhad. Negara ini juga mengamalkan sistem persekutuan di mana kuasa dikongsi antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kerajaan pusat mempunyai kuasa ke atas beberapa perkara, termasuk pencetakan YAS dan dasar pertahanan. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk menetapkan hak dan undang-undang masing-masing seperti hak perlembagaan dan penalti undang-undang maksimum. Ini menunjukkan kuasa negeri mempunyai kelebihan berbanding kerajaan pusat. Kerajaan persekutuan terdiri daripada 3 cabang iaitu Badan Perundangan, Kongres Dividuan yang terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang melaksanakan undang-undang persekutuan, mengisytiharkan perang, meratifikasi perjanjian yang mempunyai kuasa kewangan dan kuasa untuk mendakwa mengecualikan ahli parlimen. Demokrasi berpresiden. Dua sistem utama dalam dunia demokrasi adalah demokrasi berparlimen dan demokrasi berpresiden. Amerika Syarikat mengamalkan demokrasi berpresiden. Sistem presiden ini dikendalikan oleh seorang presiden. Presiden ialah ketua badan eksekutif dan ahli eksekutifnya membantunya dalam memastikan berfungsi dengan lancar. Presiden adalah ketua kerajaan dan mengikut undang-undang negara, dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilihan raya presiden selepas tempoh masa tertentu. Dalam demokrasi presiden, kuasa perundangan dan eksekutif adalah bersaingan dan bebas antara satu sama lain. Eksekutif sebenarnya tidak bertanggungjawab ke atas badan perundangan. Eksekutif tidak bertanggungjawab ke atas semua tindakan badan perundangan seperti yang sering berlaku dalam demokrasi berparlimen. Dalam demokrasi presiden ini, presiden bebas memilih siapa sahaja sebagai ahli kabinet yang dipanggil menteri. Presiden hendaklah dibantu oleh majlis menteri dalam melaksanakan tugasnya. Kekuatan sistem demokrasi di Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat, presiden biasanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Bagi sesetengah pihak, sistem ini menghalalkan kuasa presiden. Bagi yang lain, pemimpin dilantik secara tidak langsung. Sistem ini juga menjadikan pejabat presiden dan parlimen 2 strata salari. Susunan ini dipercayai membolehkan kerja orang lain dipantau atau dikawal bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Di samping itu, presiden yang mempunyai kuasa yang kuat cenderung untuk membawa perubahan dan presiden jangka panjang mungkin mempunyai keupayaan untuk memastikan kestabilan perlembagaan yang kukuh. Kelemahan sistem demokrasi di Amerika Syarikat. Salah satu kelemahan sistem demokrasi ini ialah perbezaan antara kerajaan dan parti pembangkang. Dasar atau isu berkenaan akan diluluskan atau ditolak bukan kerana faktor yang dibincangkan, tetapi kerana sokongan dan penentangan mereka. Demokrasi berfungsi dengan baik hanya apabila kerajaan dan pembangkang bebas mengundi atas dasar yang mereka lihat patut, bukan dikawal oleh parti atau pihak yang mereka wakili. Kekurangan sokongan daripada kabinet sepatutnya berguna untuk pembangunan negara. Malangnya dasar yang tidak semestinya memberi manfaat kepada masyarakat dan hanya menguntungkan aktor tertentu boleh dicadangkan dan diterima pakai tanpa mengambil kira rasional atau perancangan jangka panjang. Demokrasi sering digambarkan sebagai saluran terbaik untuk suara rakyat. Namun, kerana sistem pilihan raya yang membolehkan siapa sahaja bertanding jawatan ini, bermakna orang yang boleh layak untuk memimpin boleh dipilih sebagai pegawai yang dipilih. Demokrasi berfungsi dengan baik hanya apabila semua anggota masyarakat mahu berurusan secara langsung dengan sistem tersebut. Ini bermakna setiap pengundi yang mengundi dalam pilihan raya mengetahui parti politik mana yang merupakan contoh terbaik untuk disokong dan mengetahui dasar atau manifesto yang terbaik yang dikemukakan oleh calon yang dipilih.
Hanya masyarakat yang benar-benar memahami dan berinteraksi dengan sistem demokrasi boleh memberi kesan positif. Tanpa kehadiran sedemikian, ramai pengundi sebenarnya mengundi secara membabi buta atau kerana sentimen politik atau kemarahan. Cabaran dalam sistem demokrasi yang matang. Salah satu masalah yang wujud dalam negara demokrasi yang matang ialah wujudnya sikap fitnah dan politik. Sikap ini terus mencabar setiap individu sehingga mencetuskan bayangan ketakutan. Kebimbangan dan pemikiran peribadi yang dikaitkan dengan perasaan dan emosi sentiasa memburukkan isu-isu politik ini, memburukkan isu-isu hangat yang secara langsung menyebabkan mereka melupakan tanggungjawab sebenar mereka. Menghapuskan penyalahgunaan kuasa dalam sistem politik adalah satu tugas demokrasi yang matang. Amaran pentadbiran yang baik dan sistem politik kini berdepan situasi di mana banyak parti politik perlu menumpukan perhatian untuk mencegah salah guna kuasa oleh ahli politik yang mentadbir negara. Kurang diberi perhatian terhadap isu penyalahgunaan kuasa antara pemimpin. Namun, nilai kejujuran pemimpin dalam isu ini penting dalam membina erti demokrasi yang matang dalam banyak aspek. Ruang penafsaran dan cara berfikir baru untuk semua lapisan individu yang menghadap krisis penyalahgunaan kuasa dalam sistem politik ke arah negara demokrasi yang matang untuk generasi akan datang. Model demokrasi idaman untuk diperhatikan di Amerika Syarikat. Model ideal demokrasi yang boleh diperhatikan untuk Amerika Syarikat ialah demokrasi sosial. Demokrasi sosial ialah ideologi politik yang menggabungkan sosialisme dengan unsur-unsur kapitalisme yang difikirkan sesuai. Ideologi juga ditakdirkan sebagai satu bentuk demokrasi yang boleh menyelesaikan masalah kapitalisme. Konsep ini terutamanya menggunakan kaedah politik sedia ada untuk menggalakkan peralihan aman daripada kapitalisme kepada sosialisme. Matlamat demokrasi sosial yang moden ini adalah untuk mempromosikan perkhidmatan awam yang tersedia untuk rakyat biasa seperti menjaga orang tua dan kanak-kanak, memerangi ketidaksamaan dan menindas orang baik dan miskin. Pendidikan, penjagaan kesihatan dan papasan untuk bekerja. Ia dicirikan oleh komitmen terhadap dasar. Kesimpulan, di Amerika Syarikat, demokrasi berpresiden lebih langsung kepada rakyat kerana ahli dewan rakyat dilantik mewakili majoriti rakyat. Pengasingan kuasa juga lebih jelas dalam demokrasi berparlimen berbanding parlimen di mana kuasa perundangan dan eksekutif digabungkan. Sistem pilihan raya dalam demokrasi presiden adalah lebih rumit daripada sistem berparlimen. Bagaimanapun, penentu utama kelemahan kerajaan bukanlah model atau jenis demokrasi, tetapi pengguna sistem yang menentukan sama ada kerajaan terdedah dan bergerak ke hadapan. Oleh itu, kita mesti membuka hasil demokrasi dan menjaga keamanan dalam urusan negara dan rakyat jelata. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih.